taklif syarak. Nampak sebab Ustaz buat kesimpulan semalam, tuan-tuan tak apa perasan. Sebenarnya perkataan sangat penting. Apa dia hakikat ibadah? Hakikat semayang kita buat, hakikat puasa kita buat, hakikat kita taat berapa dia? Kenapa Tuhan suruh kita ta'bud? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa Tuhan suruh ibadat? Apa sebab? Sebab Tuhan suruh ibadat itu kerana ibadatlah sebagai usaha dan ikhtiar hamba untuk dapat redha Allah. Itulah taklif namanya. Memang Allah Ta'ala turunkan kita dunia diberinya ibadah kerana ibadahlah sebagai usaha dan ikhtiar, sebagai sebab musabab untuk Allah beri redha pada kita, untuk Allah layakkan kita masuk ke syurga. Di situ namanya taklif syarak. Taklif syarak. Faham itu tuan? Itu hakikatnya. Ya, tujuan hidup kita ini untuk ibadah. Dengan sebab itulah maka di sana diberi usaha, diberi ikhtiar, diberi sebab musabab. Nampak tak? Kalau itu semua tak ada, tak adalah. Jadi orang Jabariyah dia kira tak ada. Bila tak ada ibadah. Semayang buat apa? Esok Tuhan podok dan neraka, boleh saja. Jadi pahaman yang sangat sesatlah. Walaupun soalan tu daripada orang Jabariyah, dalam pengajian perlu tanya supaya kita dapat tahqiq. Apa tujuan yang tadikan sebab musabab? Tidak bukan. Di sana disuruh kita berfikir, di sana disuruh kita berikhtiar, tapi ketentuan mutamat pada dia, pada Allah Ta'ala. Tetapi apa guna kita berfikir, apa guna kita berikhtiar, apa guna kita beribadah, apa guna kita berubat, apa guna kita melarikan diri daripada perkara yang binasakan? Segala-galanya itu adalah taklif pada hamba. Itulah hak kehambaan, ubudiyah namanya. Dan disitulah penilaian Allah Ta'ala terhadap hambanya. Inna ja'alna ma'alal abdi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami ciptakan segala apa keindahan dalam muka bumi ini, segala hal keadaan bumi ini, untuk melihat siapakah baik amalannya. Apa surah tu kata? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk. Hidup mati kami ciptakan untuk menilai siapa yang baik amalan kamu. Dah, jelas itu fungsi tujuan hidup kita. Itu sebab ni. Maka diadakan sebab musabab itu untuk menyempurnakan kehambaan seorang hamba. Dan hakikat ibadah ialah usaha dan ikhtiar hamba untuk dapat redha Allah Ta'ala. Nampak itu tuan? Bagus itu soalan. Maka ada syarat di situ, ada syariat. Kalau kira Jabariyah tak syariatnya. Jadi etis berlaku. Jadi selesai apa namanya jahil ihtaju ilai an yakuna wahidah wahdaniyah. Memanglah pengajian tauhid ni wahdaniyah tu yang beratnya, nak diasaskan betul-betul Allah Ta'ala. Ada lagi pembahasan lain, mungkin ada kesempatan lain tuan-tuan. Dia ada 8 asal kufur. Asal 8 asal kufur. Tengoklah kalau ada peluang kan tak urai. 8 asal kufur ni dia duduk dalam surah Qul Huwallahu Ahad. Itu kitab besar-besar lah. Kecil dia tak berbahas sangat tu. Jalan dulu petah kita dulu. Baik, kemudian lawan kepada qadra ialah anjizun. Anjizun ni lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Wajib kita berkata Allah Ta'ala itu maha berkuasa untuk mencipta alam ini. Allah lah yang mencipta mungkinat ni, seluruh alam ni Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah. Kita dah bincang semalam banyak. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, kalau Allah Ta'ala berkehendak, kalau Allah Ta'ala berilmu, kalau Allah Ta'ala hidup, kalau Allah Ta'ala mengetahui, kalau Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala berkata-kata. Tapi kalau Allah lemah, tak boleh buat alam ni. Dah, tak boleh. Sebab itu gabungan seluruh sifat-sifat itu, inilah nampak kita dapat tahqiq dengan wujudnya alam ini
betapa Allah Ta'ala mempunyai seluruh sifat kesempurnaan itu. Sempurna. Maknanya kalau Allah lemah, tak mungkin. Tidak akan wujud alam ini sebegini indah, sebegini gagah. Jadi mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah. Kemudian mustahil Allah Ta'ala bersifat karahiyah. Karahiyah ni tergagah. Tergagah. Pada apa tanya saya? Kita ada yang jatuh tank kita ke? Tak ada tuan-tuan, tak apalah, tak buat apa-apa hitam. Tergagal ataupun terpaksa. Lawan pada iradat lah. Iradat berkehendak kan. Kalau tak ada bincang hari tu dah sukarela ya. Mana iradat ni Allah buat secara sukarela dia saja. Tidak ada satu sebab musabab, tak ada. Sebab itu tuan-tuan, Allah bukan sebab. Allah bukan sebab. Banyak orang cakap ikut lantak ya. Allah sebab daripada segala. No, bukan sebab. Allah Khalik, pencipta. Dia cipta dengan iradahnya. Bukan sebab musabab. Boleh. Allah tak boleh. Cakap biasa mungkinlah, cakap harian, tapi bukan hakikatnya. Allah Ta'ala penyebab. Kalau Allah Ta'ala sebab, apa sebab? Apa sebab makan? Apa sebab kenyang? Sebab? Apa sebab kenyang? Makan. Apa sebab putus? Kerat. Apa sebab hangus? Terbakar. Allah bukan sebab. Yang pertama sekali, bahawasanya tidak ada digagahi oleh sesuatu. Bila Allah nak mengadakan sesuatu, tidak ada sesuatu yang boleh menggagahinya. Perbahasan yang kedua, dia melibatkan 4 perkara. Yang pertama lupa. Yang kedua lalai. Yang ketiga tabiat. Yang keempat sebab. Bergaduh tak bergaduhnya ulama bahas. Baik. Maknanya kalau lupa ni maknanya tidak sukarela. Tak. Jalan-jalan tunggu aja dah 10 tahun di depan rumah kita. Tiba-tiba pagi tak macam mana, dia lupa. Siapa? Laki tu tunggu. Tak 10 tahun. Lama tunggu siapa? Itu sukarela ke apa tak? Itu tak sengaja lah. Arti tak sengaja apa yang membuat kita tak sengaja tu? Apa dia? Apa yang menyebabkan tak sengaja tu? Seolah-olah ada kuasa lain. Kuasa lain tu apa dia? Lupa. Kuasa lain tu lupa. Lupa yang menggagahi kita untuk sepak tubuh. Nampak? Lupa menggagahi kita. Dengan sebab itu Allah Ta'ala bukan buat alam ni lupa. Tiba-tiba Allah lupa. Bangun-bangun terkecoh hanya pagi tu, Tuhan buat dia alam ni. Gitu kan? Allah buat alam ni dengan lupa. Mustahil. Faham tak? Allah tidak buat alam ni dalam keadaan lupa. Allah buat alam ni dalam keadaan penuh ilmu, penuh kesedaran, penuh kebijaksanaan, penuh penguasaan. Artinya Allah buat dengan sukarela. Allah tidak buat alam dengan lupa. Sebagaimana kita tersepak tunggu 10 tahun di depan rumah kita kerana lupa. Faham tak? Itu yang pertama ulama bahas. Baik, yang kedua lalai. Lupa dengan lalai ni adik-beradik kita. Tanya ulama ni bergaduh tak bergaduh. Lupa dia kata lupa ialah dulunya ada ilmu.
Kemudian masa jepok lupa, tak ada ilmu. Pak, dulu dulu dah ada ilmu dah, tahu dah. Tunggu 10 tahun tak sepok-sepok. Masuk je genap tahun yang ke-10 sepok pula. Jadi lupa. Lalai ni memang daripada dulu ni dia tak tahu. Lalai kita ada pun sepok. Dia kata dulu ada pengetahuan, sekarang tak ada pengetahuan, namanya lupa. Kalau dulu tak ada pengetahuan, masa nyepok pun tak ada pengetahuan, namanya lalai. Dua dia beza. Adik-beradik sekemar je. Namun Allah Ta'ala tidak buat alam ini dengan lalai, tidak buat alam ini dengan lupa. Faham tak? Yang ketiga, tabiat. Ini tabiat. Perangai. Dah tabiat dah. Allah ni ada tabiat dia. Tabiat Allah Ta'ala. Macam kita budak-budak, tabiatnya pagi-pagi menangis. Tabiat dia menangis. Anak cici lain menangis. Menangis mana? Payah dia dah. Saya ada seorang hari juga. Asal dia bangun pagi, dia akan menangis. Bangun daripada tidur dia akan menangis. Pujuk macam mana pun dia akan menangis 1 jam. Mak dia dah biar sampai sekolah. Sampai selesai. Daripada kecil saya ingat dia nangis. 1 jam nangis, wajib nangis. Bangun tidur dalam keadaan kain selimut dia nangis. Ini namanya tabiat. Tabiat ni maknanya mesti. Mesti tabiat. Tabiat sesuatu yang mesti. Tabiat api membakar. Tabiat api dah membakar. Tabiat angin dah sejuk. Tabiat angin air dah mengilir. Ini merupakan tabiat. Tabiat ni sifat alam. Jadi mustahil Allah Ta'ala buat alam ni dengan tabiat. Kalau Allah Ta'ala buat dengan tabiat, memang tabiat Allah Ta'ala perangai Allah Ta'ala buat alam. Wujud je Allah Ta'ala ada selalu alam. Jadi alam dengan Allah Ta'ala jadi qadim lagi azali. Jadi bertukar pula. Alam serupa dengan Allah Ta'ala. Lagi tak betul. Tidak. Jadi tidak. Allah Ta'ala buat alam ini dengan sukarela, dengan ilmu, dengan kebijaksanaan, dengan penguasaan, dengan segala-galanya penuh dengan kesedaran. Itu makna Allah Ta'ala ni. Mustahil Allah buat alam dengan tabiat. Kemudian sebab musabab sama juga adik-beradik ini. Adik-beradik dua ni adik-beradik kau. Sebab musabab. Itu sebab saya sebut tadi. Allah bukan sebab, tuan. Allah bukan sebab. Allah bukan sebab. Sihir sebab nyakit kau orang. Allah bukan sebab. Sebab tu orang yang faham sebab musabab ni tak pelik. Karamat tak pelik. Kita sebut karamat kan pening kepala. Cium tangan belaka. Kau nak untuk bawa ni karamat nak gitu ni. Habis datang belaka. Tu nenek ada cucu bawa belaka. Kenapa? Pasal kita mikir sebab. Tuan-tuan tak fikir sebab. Sebab tu berlaku mukjizat, berlaku karamat, tak pelik pada kita. Allah Ta'ala boleh membuat berlaku. Maknanya sesuatu boleh berlaku dengan mencari adat. Ini dinamakan karamah. Allah boleh melakukan sesuatu dengan melalui sebab. Sebagai zahir saja sebab. Sebab tak menunjukkan. Tak ada apa-apa dengan sebab, tuan-tuan. Orang yang faham hakikat ini, dia boleh menerima karamat. Kita tak boleh menerima karamat, tuan-tuan. Kasrah tak daya kita. Janganlah minta-minta menjadi wali sekarang-sekarang. Tak naik kamu. Cuba bayangkan sekarang ni kita bagi wali. Kaki kita balik kanan. Tiba-tiba tu pegang. Belum mampu buku. Mau dalam perjalanan balik ni. Mau akan bertempur dengan lori. Hancur dia kan. Masa sejam ni. Tak kira sakit. Mampu lalu dia tak dengar. Dia cakap ustaz. Kepala dia upah kelangin tu juga. Nak lagi lah. Tuan-tuan kadang-kadang tak mampu dia. Kalau jadi wali tak mampu lagi tu. Orang jadi wali betul dia terukut gila lah. Tahu dah sejak anak dia akan mati hancur depan wali. Dia nak kerja balik dah, tak kerja balik. Siapa? Allah boleh lakukan dengan sebab. Boleh lakukan dengan sebab. Kata dia, pandang lumah aku dia. Aku hamba pasrah. La tatahraku illa biiznillah. Kalau duduk satu melainkan dia pasrah 100%. Saya tak sanggup tuan-tuan. Saya tak sanggup. Kenapa begitu dah? Sebenarnya Allah Ta'ala boleh sebab. Allah Ta'ala boleh laku tanpa sebab. Memang hak Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala ini sukarela. Barulah tahqiq Allah Ta'ala mempunyai sifat iradah dan Allah Ta'ala tidak ada paksaan. Mustahil antara sifat dengan sifat karahiyah, terpaksa, tergantung. Arab adalah karahiyah. Sifat mustahil bagi Allah.
Okey tuan-tuan ya, sekarang ya. Senanglah hati ini. Kalau hidup dengan tauhid ni tuan-tuan senang. Tak ada takut, tak ada. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini hidup Islam tak bertauhid. Teruk lah. Islam tak bertauhid. Islam tak beriman. Macam mana? Tauhid tu iman. Cacatnya lah iman. La haula wala. Yang kesembilan, jahlu. Mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Tentulah tuan-tuan. Jahil ni maknanya Allah Ta'ala buat dengan tak tahu. Dan kita sebut zon, syak dan waham. Allah Ta'ala buat ni, ia tak ia ni langit ni. Gini gaya dia dulu ni. Ia tak ia gunung nak buat sekerah mana batu ni. Tak ada. Tak terima di akal. Wajib kita beriman Allah itu maha mengetahui. Kita dah bincang soal ilmu semalam panjang lebar. Jadi Allah Ta'ala tidak sekali-kali bersifat jahil, malah Allah Ta'ala bersifat dengan sangat mengetahui. Mengetahui. Tak bahas panjang tu. Baik, seterusnya samawan. Al-maut 10 kan. Tak nampak dulu mata. Al-maut mustahil Allah Ta'ala itu mati. Wajib Allah Ta'ala bersifat hayat. Bersifat hayat. Seterusnya mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Yang tuli kita sebut semalam, kita ni mendengar tapi bersifat tuli. Kita ni melihat tapi bersifat buta. Kita ni hidup tapi bersifat maut, sifat mati. Jadi Allah Ta'ala hidup sehidup-hidup, hayyul ladzi la yamut. Atau hidup dan tidak akan mati-mati. Kita ni hidup, dihidupkan. Kita mendengar, didengarkan. Kita melihat, dilihatkan. Kita bukan hakikat melihat. Jelas tuan-tuan. Tak kira lah Allah SWT jauh ke dekat ke tembus sekali. Kita minta kisah semalam. Mustahil antara sepekat, tuli dan buta. Al-Bakamu, kelu. Bagi antara bersifat dengan berkata-kata. Dan mustahil antara itu bersifat bisu. Salah. Yang bisu itu kita lah. Walaupun kita berkata-kata, tapi kita diperkatakan oleh Allah Ta'ala dengan kehendak. Seterusnya, samalah. Kaunuhu ajizan, hal keadaan Allah Ta'ala itu lemah, hal keadaan antara itu terpaksa. Sebenarnya dalil kepada sifat ma'nawiyah sama dengan dalil sifat ma'ani tadi. Lawan dia pun sama. Ia saya tak bahas panjang. Ada satu jam lah, pengusi. Boleh rehat dulu. Kita rehat dulu ya. Untuk beberapa nak ambil uduk ke belajar pakai ada uduk bagus tuan-tuan. Kalau ngajar pakai uduk, setiap pun kalau ngajar ambil uduk uduk itu cahaya. Bagus. Kadang-kadang tak ada ilmu kita ni gelap kepala ya. Tapi bila kita bersih badan kita ada uduk ni, Allah Ta'ala mudahkan masuk ilmu dan Allah beri ilham untuk kita. Baik, kita break dulu untuk beberapa minit sehingga kita sambung sifat halus bagi Allah Ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.